Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so untuk 5Z, so hari ni kita akan flip classroom dengan 5S. Okey, saya nak sambung sedikit berkenaan apa yang dah korang belajar hari tu. Just sikit je, a few things sahaja untuk korang tengok dan lepas tu saya akan tinggalkan kerja, homework untuk korang selesaikan. Okay, so dalam tajuk elektrolisis, okay, macam saya dah kelas kita yang sebelum ni, so dalam elektrolisis, korang dah berkenalan dengan okay, so dalam elektrolisis korang dah berkenalan dengan satu sel. So maksud elektrolisis tu saya dah cakap, saya dah cuba huraikan, iaitu apabila kita menggunakan dua elektrod. Okay, so this ada dua elektrod yang dicelupkan ke dalam satu elektrolit yang dihubungkan melalui wayar penyambung yang ada bateri. Okay, so dalam istilah ini ada beberapa istilah yang korang nak kena faham kan. Saya dah ada bagi tahu ajar itu, iaitu pertamanya adalah korang kena faham istilah anode dan cathode. Okay, so kena faham dekat sini mana satu anode dan mana satu cathode. Okay, kalau kita tengok dekat bateri, kita kena tengok gambar dekat bateri. So ini panjang, so ini pendek. Okay, so panjang ini maksudnya, simbol yang panjang ni maksudnya terminal positif bateri. Terminal yang pendek ini dikenali sebagai negatif terminal bateri. Okay, maksudnya macam penentuan anode dan cathode hanya tengok kepada terminal bateri sahaja. So maksudnya bila dia disambung kepada terminal positif, namanya anode. Anode mesti dipasang pada terminal positif. Okay, maksudnya elektrod tersebut akan diberi nama sebagai anode. Okay, so next adalah bila elektrod disambung kepada terminal negatif, dia dipanggil sebagai cathode. Cathode. Okay, next, so korang ada anode dengan satu tip, korang ada anode dan cathode. Okay, next, benda kedua korang nak kena biasakan adalah penggunaan istilah anion. Okay, anion dan cation. Okay, so maksudnya anion ini, okay, anion, apa contoh anion yang kita biasa buat sebelum ni? Anion yang negatively charged kan, maksudnya ion yang bercharge negatif kan. Okay, maksudnya kau kena faham, anion ini dalam bab ini dia akan related dengan anode, maksudnya dia akan tertarik kepada elektrod anode. Okay, ion pula dia akan tertarik kepada elektrod cathode. So nak saya nak faham, tengok AN, anode pasangan dia anion, cathode pasangan ion dia adalah cation. Okey, kebetulan anion ni negative charge, yang ini positive charge. Okey, so just faham anode, anion, cathode, cation, itu sahaja yang korang kena faham. Okey, so kita dah panjang lebar bercerita pasal ni, so just recall balik. So maksudnya cathode maksudnya elektrod yang disambung kepada terminal negatif. Okey, cation pula adalah ion yang tertarik kepada cathode. Cuma ion tu sebagai ion tu positif ion. Elektrod cathode tu adalah negatif elektrod, negatif terminal. Maksudnya macam tu je lah, just faham benda macam tu je. Okey, anode. Anode sama juga elektrod yang disambung kepada terminal positif. Okey, so ion yang akan bergerak kepada anode adalah anion. So anion adalah ion yang akan tertarik kepada anode. Cuma anion tu dia negative charge. Lepas tu anode tu pula dia positif terminal. Itu je nak kena faham. Just nak kena faham, nak faham benda macam tu je. Okay, next, saya tak nak panjang lebar sangat. Okay, next. Sampai-sampai tu tulis, korang lengkapkan kat buku korang. Okay, so apa yang jadi, okay, anion dan cation ni bila dia tertarik kepada cathode dan anode, dia tak duduk saja. Ada fungsi dia kenapa? Iaitu, okay, satu akan berfungsi, sebab ni tajuk ni korang belajar pasal pengoksidaan dan penurunan. Maksudnya korang kena detect siapa yang melepaskan elektron, siapa yang menerima elektron. So anion tu bila dia tertarik ke anode, dia akan buat apa? Dia akan bebaskan elektron ke permukaan anode dan menjadi atom atau molekul. So maksudnya anion akan dioksidakan ataupun mengalami pengoksidaan. Okey, so elektron pun akan mengalir daripada anode ke cathode melalui wayar penyambung, okey, dalam lita luar. So
apa guna cation yang tertarik kepada katot? Cation ni buat apa? Cation dia akan terima elektron, lepas tu dia pun akan jadi atom atau molekul neutral. So bila dia terima elektron, maksudnya cation akan mengalami penurunan ataupun kita panggil anion diturunkan ataupun anion mengalami penurunan. Itu je cerita dia. Maksudnya anion, anion tugasnya adalah untuk lepaskan elektron. Cation tugasnya adalah untuk terima elektron. Itu je yang korang nak kena hadam. Okey. So maksudnya apa perubahan tenaga yang akan berlaku di sini? Okey, maksudnya perubahan tenaga yang akan berubah adalah dia akan menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Mana datang elektrik? Daripada bateri. Mana datangnya kimia? Maksudnya tindak balas yang berlaku adalah tindak balas kimia. Okey. Next. Okey, bila korang dah faham siapa yang terima elektron, siapa yang lepaskan elektron, kena faham pula dia punya persamaan kimia yang terlibat. Okey, ada beza ion yang terlibat bagi leburan. Leburan. Okey, ada beza untuk ion yang terlibat bagi larutan. Cuma hari ini saya nak spesifikkan kepada leburan. Okey, kita akan spesifik larutan pada hari lain, cuma nak kena beritahu sedikit sebanyaklah. Okey, so kalau leburan, leburan ni senang. Leburan ni maksudnya bila natrium klorida lebur, maksudnya dalam leburan elektrolit tersebut ada apa? Natrium klorida kan NaCl. Maksudnya just nak bagi tahu korang ada ion Na+, ada ion Cl-. Mana datangnya daripada NaCl ni lah. Which is maksudnya Na+ ni adalah cat ion. Cl- ni adalah anion. Maksudnya dalam elektrolit itu ada satu anion, ada satu cation. Plumbum bromida lebur. So maksudnya PbBr2. So kita ada Pb2+, pecah je dengan Br-. So Pb2+ adalah cation, Br- adalah anion. Kita ada natrium oksida lebur. So pecah dia punya leburan tu Na+ dengan O2- kan, betul? So Na+ adalah cation, O2- adalah anion. So aluminium oksida lebur. So kita ada aluminium dengan oksida. So aluminium adalah cation, oksida adalah anion. Just kena faham, just kena detect siapa anion, siapa cation. Itu je tugas korang. Untuk larutan yang korang akan belajar nanti, in the next benda yang korang akan belajar, kehadiran larutan ni dia berbeza sikit dengan leburan sebab kehadiran larutan melibatkan kehadiran air. So maksudnya bila ada air, ada berlaku pertambahan ion yang berlaku. So contoh kita ada larutan natrium klorida, which is kita ada natrium klorida yang memberikan Na+ dengan Cl-. Tapi bila ada larutan, ada ion, H2O ni dia akan menyumbang dua ion, iaitu H+ dan juga OH-. Pendek kata, untuk larutan, korang ada 4 ion, iaitu 2 anion dan 2 cation. So saya akan cerita panjang lebar bila korang belajar bila kita masuk pasal larutan nanti. Contoh larutan coprum sulfate. So dalam larutan coprum sulfate, kita ada coprum sulfate dengan larutan lah. So coprum sulfate Cu2+, SO4 negatif. Larutan akan bagi H2O iaitu H+ dan juga H+ dan juga OH-. Sulfuric acid. So bila sulfuric acid kita ada H2SO4 which is mean H+ dengan SO4 tu negatif kan. SO4 2- ni sulfate. H2O akan bagi H+ dan juga OH-. So nampak tak dua-dua ni ada H+. Satu H+ daripada acid, satu lagi H+ daripada air. Next. Maksudnya selepas kita dah belajar, maksudnya dalam kita dah belajar, kita ada anion dan kita ada cation. So cation ni ini fungsinya apa? Dia fungsinya tak duduk saja. Dia ada fungsi dia. Anion kita belajar anion yang berada di mana? Di anode. Kan? So anion ni buat apa? Anion dia akan lepaskan elektron. Cation. Cation ni maksudnya ion yang bergerak ke katot. So dia buat apa? Dia akan terima elektron.
Itu je tugas dia. Lepas tu ada persamaan-persamaan dia lah. Okey. Apa halaman ini nak bagi tahu penggunaan perkataan dinyahcas. Okey. Korang kena faham untuk kita nak bagi tahu dia dinyahcas maksudnya diterima elektron ataupun dia dinyahcas, perkataan dinyahcas ni boleh digunakan di dua tempat iaitu cation dan juga anion. Perkataan dinyahcas cuma berbeza maksud. Dinyahcaskan untuk cation maksudnya diterima elektron. Dinyahcaskan di anion, bila anion dinyahcas maksudnya anion itu lepaskan elektron. Bila cation tu dinyahcas maksudnya diterima elektron. Perkataan yang sama tapi maksud yang berbeza. Itu je lah nak bagi tahu. Okey, so bila anion dinyahcaskan ia menjadi atom ataupun molekul neutral. Okey, maksudnya apa? Okey, contoh senang je. Korang dah buat dah korang dah belajar dah sebelum ni. Okey, maksudnya bila Cl minus, kita dah belajar hari tu, kita dah pernah buat dulu. Cl minus kan. Bila dia lepaskan elektron sebab dia ni anion. Kenapa saya kata dia anion? Sebab dia negatif, dia adalah ion charge negatif kan. So tugas dia buat apa dia? Lepaskan elektron. So lepas elektron dia akan jadi molekul. Mana yang boleh jadi molekul jadi molekul. Mana yang jadi atom jadi atom. Itu je. Tambah 2E. Itu je cerita dia yang korang nak kena ingat pun. Maksudnya macam ni. Okay, 2Cl minus, Cl2, 2E. Okay, ini kalau anion. Okay, kita bagi contoh ya. Okay, contoh anion. So contoh kita anion, Cl minus, dia lepaskan elektron. So dia akan jadi Cl minus, Cl2 plus 2E. 2 kat depan. Okay, contoh lagi apa lagi? Apa lagi anion ada? Br minus. Okay, nanti korang akan jumpalah contoh-contoh anion yang ada. Okay, dia akan jadi Br2 tambah 2E. Okay, cation pula. Kita try buat cation pula. So cation, ni saya laju tau ni sebab tak nak bagi drag masa sangat pun. Okay, so cation. Cation, apa contoh cation? Cation positive charge kan? Iaitu contohnya Pb2+. Cation tugas, anion tugas dia untuk lepas elektron. Cation tugas dia untuk terima elektron. So bila Pb2+ terima elektron, so dia akan jadi Pb2+ jadi Pb. Aku kena faham macam tu. Itu maksud dia bila ion terima atau lepas elektron dia jadi atom ataupun molekul. Mana yang layak jadi molekul lah. Mana yang layak jadi atom jadi atom. Itu je cerita dia. Apa lagi contoh yang lain? Kita ada Cu2+. Tambah 2E, so jadi Cu. Jadi atom. Boleh? Okay. So, itulah yang berkenaan dengan apa yang korang nak kena faham. Okay. Lepas tu dalam page seterusnya tu, dalam page seterusnya ada benda yang korang nak kena buat iaitu latihan persamaan. Cuma saya tinggalkan latihan persamaan ni tapi saya sentuh sikit. Contoh latihan dalam persamaan ni, just nak bagi tahu persamaan ni korang letak. Dia dah buat dah persamaan ni, just nak bagi tahu korang. Kalau hidrogen ion yang lepaskan elektron dia jadi macam gini. So maksudnya 4 ion hidroksida melepaskan 4 elektron membentuk 2 molekul air dan 1 molekul oksigen. 2 Cl minus lepaskan elektron jadi Cl2. So apa maksudnya 2 ion klorida melepaskan 2 elektron membentuk 1 molekul. So korang buatlah, korang baca je persamaan dekat situ. Korang baca sahaja persamaan dia. So, apa yang saya nak tekankan sekarang adalah di sini. Homework korang di sini. Ini adalah tempat yang paling crucial. So, tempat yang paling penting kat sini. So saya nak terangkan korang elektrolisis yang berlaku dalam leburan. So dalam leburan, ini contoh. Sebelum tu saya lupa, saya ada satu benda lagi. Ada satu benda yang tertinggal. Rasa macam dah letak tadi. Tak letak. Yang
Ni gambar rajah ni. Okay, gambar rajah ni saya nak korang faham. Okay, dalam gambar rajah ni, muka seterusnya tu, gambar rajah ni, okay, gambar rajah ni maksudnya ini gambar rajah bila kita elektrolisis kan melibatkan leburan. Okay, maksudnya ada mangkuk macam ni, dalam tu ada leburan. Okay, ini melibatkan leburan. Korang akan belajar nanti bila melibatkan larutan, gambar rajah macam ni, iaitu yang 2 dan 3. Cuma apa beza gambar rajah 2 dengan 3? Maksudnya bila hasil itu adalah melibatkan penghasilan gas, kita guna gambar rajah yang 3. Bila tidak melibatkan penghasilan gas, kita akan melibatkan gambar rajah 2. Maksudnya 2 dengan 3 ni melibatkan larutan. Kalau untuk leburan, kita elektrolisis leburan, gambar rajah kita yang pertama ni. Itu je lah. Okay, next yang korang nak kena faham adalah di sini. Okay, so saya ajar korang macam mana step-step yang korang nak kena faham. Okay, so ini adalah elektrolisis yang melibatkan leburan. Leburan elektrolisis. Okay, so kat sini dia bagi plumbum, bromida, lebur lah sepatutnya. Okay, so sebenarnya tak ada masalah pun. So kita kena detect siapa anode dan siapa cathode. So carilah terminal. Okay, ini terminal apa ni? Ini terminal positif, ini terminal negatif. So terminal positif ni adalah anode, terminal negatif ni adalah cathode. Okay, ion pula. Anode yang akan pergi kepada anode adalah yang akan pergi kepada anode adalah anion. Yang akan pergi kepada cathode adalah cation. Okay, so kita ada Pb2+, kita ada plumbum bromida. Okay, kita ada plumbum bromida Pb, Br2. So pecahlah. Maksudnya Pb2+ satu lagi Br-. So mana satu anion? So anion adalah Br-, ni adalah anion sebab negative charge kan. Okay, cation adalah Pb2+. Tak susah pun. So siapa yang akan pergi kepada anode? Siapa yang akan pergi kepada anode? Iaitu anion. So anion kat sini kita dah ada iaitu Br-. Siapa yang akan pergi kepada cation? Siapa cation yang akan pergi kepada cathode? Iaitu Pb2+. Itu cerita dia. So sebenarnya apa-apa korang pecah je dia punya leburan tu menjadi apa, siapa jadi anion, siapa jadi cation. Okay, next. So sebab itulah kat sini the ion yang hadir adalah ion plumbum Pb2+ dan juga ion Pb2+ dan juga ion bromida. Okay, boleh faham kat situ. Okay, dan ni nak cerita apa yang berlaku. So apa yang berlaku adalah, jom kita cerita sikit apa yang berlaku. So apa yang berlaku adalah okay. So maksudnya so ini adalah Pb2+ yang akan pergi kepada dia. Sebelah sini yang akan tertarik kepada dia adalah Br-. Okey, so persamaan setengah lah. So anion akan lepaskan elektron dekat anode. So apa yang jadi pada anode adalah okey, ion, poin yang pertama adalah ion bromida akan bergerak ke arah anode. Okey. So settle lah, boleh faham. Okay, next yang kedua. Ion bromida tu dia buat apa? Takkan dia duduk saja. So dia akan membebaskan elektron. Okay, dia akan membebaskan elektron. Okay, membentuk atom bromin. Okay, maksudnya membentuk molekul bromin. Ni salah ni, bukan atom ni, dia molekul. Okay, maksudnya kita dah tahu kita ada Br-. So Br-, lepaskan elektron, dia akan jadi Br2 tambah 2E. Okay. Dah settle. Itu je lah untuk dekat anode. Cuma cerita sikit. Okay, so dua atom bromin bergabung membentuk molekul bromin. Maksudnya samalah. Okay, lepas tu persamaan setengah kita 2 Br-, Br2 tambah 2E. Okey, lepas tu pemerhatian dia adalah gas perang dibebaskan. Okey, bromin ni maksudnya warna dia adalah perang. So gas perang dibebaskan. Okey, next dekat cathode pula, cation. Okey, so cation kita ada Pb2+. Okey, cation buat apa? Kalau anion lepaskan elektron, Pb2+, tukar dia terima elektron. So dia akan jadi Pb.
So jadi PB. So apa maksud dia? So maksudnya ion plumbum akan bergerak ke arah cathode. Okey, dah boleh faham. Okey, ion plumbum dia buat apa? Dia terima 2 elektron membentuk atom plumbum. Macam mana kita tahu? Sebabnya dia daripada ion dia jadi atom. Okey, persamaan setengah dia pun kita dah lukis, dah tulis. Okey. Lepas tu pepejal kelabu berkilat terbentuk sebab dia bila ion menjadi atom. So ini adalah pepejal kelabu. Itu sahaja yang korang nak kena faham. So itu sahaja untuk kelas hari ini dan tugasannya adalah saya akan bagi tugasannya nanti. Maksudnya korang kena cerita pasal leburan cuma berbeza elektrolit yang korang gunakan. Okey, sekian, terima kasih.